Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang hadir pada pagi ini. Alhamdulillah, kita dibangkitkan dengan penuh keimanan setelah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimatikan dengan sementara. Paling kita kena rasa syukur, alhamdulillah dapat kita bertemu hari ini. Dapat kita bertemu. Ada yang sahabat-sahabat kita yang telah tidak dapat bertemu. Jadi kita ambil sedikit masa, kita sedekahkan bacaan surah Al-Fatihah kepada sahabat kita yang telah pergi meninggalkan kita, iaitu saudara Allah yarham, saudara Jalaluddin bin Mas'ud. Sama-sama kita sedekahkan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Allah sampaikan kita punya bacaan Al-Quran ini dan juga Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya salah satu taman syurga Allah dan juga Allah bahagiakannya di sana insya-Allah. Amin amin rabbal alamin. Jadi bismillahirrahmanirrahim, tuan-tuan, puan-puan, datuk-datuk, ibu-ibu, para-para doktor, para-para asatizah dan juga muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dihormati pengurusi Gubernur Iman, barisan ahli jawatan kuasa Gubernur Iman dan juga hadirin hadirat yang telah saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keselamatan, dalam kesejahteraan, dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak kehidupan kita dalam lindungan Allah, lindungan rahmatnya, lindungan keselamatannya, sentiasa dalam kebaikan. Itu yang kita nak dalam kehidupan kita. Jadi insyaAllah sama-sama kita teruskan dengan tazkirah kita pada pagi ini. Kuliah kita pagi ini berkenaan dengan wanita-wanita salihah. Wanita-wanita yang dicemburu oleh bidadari-bidadari syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum tu saya petikkan satu ayat daripada Quran dalam surah At-Tahrim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها وملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Sadaqallahul Azim. Surah At-Tahrim yang ke-6, yang mana Allah SWT berfirman dengan maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada neraka yang bahan-bahan bakarnya manusia dan batu. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras, kasar layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala perintahnya kepada mereka dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Jadi kat sini berkata Imam Al-Qatadah berkenaan dengan ketua keluarga, bahawa ketua keluarga wajib mengarahkan seluruh ahli keluarganya agar taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ketua keluarga juga wajib menegah ahli keluarganya daripada melakukan maksiat, dan juga wajib kepada ahli keluarga melakukan suruhan Allah serta menyuruh dan membantu mereka dalam melakukan segala arahan dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu dengar ketua keluarga wajib yang pertama diarahkan, mengarahkan ahli keluarganya agar taat kepada Allah.
arahkan. Yang kedua, menegah mereka daripada melakukan maksiat, melarang mereka, menegahnya. Yang ketiga, melakukan suruhan Allah. Maknanya ketua keluarga ni kena menunaikan perintah Allah serta menyuruh dan membantu mereka ahli keluarga ni dalam melakukan segala arahan Allah. Kena bantu. Jangan disuruhnya tapi tak tahu caranya macam mana. Jadi kena faham kaedah tu. Maknanya kena bantu. Jangan kita suruh je, kita arahnya tetapi kita tak ada cara pun macam mana kita nak membantu. Bantunya dengan apa? Dengan keilmuan, dengan ilmu-ilmu yang dapat membimbing ahli keluarga ke dalam syurga Allah SWT. Jadi jika seorang ayah atau suami membiarkan anak dan isterinya melakukan maksiat dan redha dengan kejahatan yang mereka lakukan, dibimbangi suami atau ayah ini tergolong dalam golongan lelaki-lelaki yang dayus. Jangan. Kita sebagai seorang lelaki, kita sebagai seorang suami, jangan biarkan isteri dan anak-anak bergelumang dalam dosa dan maksiat. Kita biarkan. Ayahnya hari-hari pergi ke masjid, pergi ke surau, dengar kuliah, sibuk dengan kuliah, satu hari dengan kuliah, tetapi isteri dan anak-anaknya terbiar dan bergelumang dengan maksiat. Na'udzubillah min zalik. Kemudian Nabi SAW bersabda, salah satu la yanzurullah azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah al-aqu liwalidayhi wal mar'atu al-mutarajjilatu wad-dayyusu. Apa dia? Yang Nabi SAW bersabda dengan maksudnya 3 orang yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, anak yang derhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang menyupai lelaki, dan dayus, ketua keluarga yang membenarkan ahli keluarganya melakukan kemaksiatan. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Kemudian Nabi ingatkan lagi kepada kita yang mana salah satu qad haramallahu alaihim al-jannata mudminu khamri wal aqu wad dayusul ladzi yukirru fil ahlihi khabasa. Yang mana 3 golongan yang telah diharamkan. Maksudnya Allah telah haramkan 3 golongan ini daripada masuk ke dalam syurga Allah. Siapa dia yang Allah haramkan ini? Maksudnya dia tak boleh masuk syurga Allah. Allah telah haramkannya. Yang pertama adalah penagih arak. Orang yang ketagih dengan arak. Tak boleh tinggal hari-hari dengan araknya. Kemudian orang yang derhaka kepada kedua ibu bapanya. Dan juga orang yang dayus, iaitu orang yang membiarkan kejahatan dalam keluarganya. Hadis riwayat Ahmad. Maksudnya dayus tersebut termasuk dalam golongan yang Allah haramkan masuk syurga Allah. Dan juga daripada Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, 3 golongan yang tidak memasuki syurga sampai bila-bila ialah lelaki yang dayus, wanita yang menyerupai lelaki, dan orang yang ketagih arak. Lalu para sahabat berkata, wahai Rasulullah, kami telah faham maksud orang ketagih arak, tetapi apakah lelaki yang dayus itu? Nabi SAW bersabda, lelaki dayus itu ialah orang yang tidak mempedulikan siapa yang masuk bertemu dengan ahlinya, isteri dan anak-anaknya. Maknanya, dia dah tak kira, dia membiarkan ahli keluarganya. Dia tak heran. Dia tak heran. Sama ada ahli keluarga ni nak masuk syurga ke neraka, dia tak heran. Lantak engkau lah. Macam tu. Maknanya tak boleh. Sebab bebanan dan tugasan amanah yang dipertanggungjawabkan kepada ahli keluarga adalah sangat-sangat besar. Jadi kat sini, kalimah dayus bermaksud iaitu setiap orang yang mengiyakan sebarang kejahatan kepada ahli keluarga di bawah kekuasaannya dari kalangan isteri, anak perempuan dan saudara perempuan, termasuk dengan saudara perempuannya, ada anak buahnya, wajib kena tegur. Ada dia punya kakak-kakak iparnya, adik iparnya kena ditegur. Sama ada yang membawa kepada zina atau jalan yang membawa kepada zina seperti menendahkan aurat di hadapan lelaki ajnabi, asing dan berhalwat dengannya.
Kat sini kita lihat dalam kitab Al-Fatawa Al-Lajna Ad-Daimah. Maknanya kat sini berkenaan dengan kalimah dayus. Maknanya kita sebagai seorang lelaki, seorang pemimpin dalam keluarga, wajib kita menegur. Tetapi menegurlah dengan penuh hikmah. Jangan kita menegur dengan penuh kebencian sehingga menjahanamkan hati kita. Ini dengan beza. Macam cara teguran kita. Tegurlah dengan penuh hikmah. Tegurlah dengan penuh keilmuan. Tegurlah dengan penuh kasih dan sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah akan terbuka hati-hati mereka ini untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Jadi kita terus masuk kepada iaitu isteri yang solehah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fassalihatu qanitatu hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Sadaqallahul azim. Yang mana Allah SWT berfirman dengan maksudnya, maka perempuan-perempuan yang soleh itu ialah yang taat kepada Allah dan suaminya. Kenapa ini yang kita nak bincang Ustaz? Isteri-isteri yang solehah. Yang banyak sangatlah perceraian-perceraian yang berlaku. Jadi isteri-isteri wajib jadi orang yang solehah kerana tempatnya adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lagi yang sambungnya, dan yang memelihara kehormatan dirinya dan apa jua yang wajib dipelihara ketika suami tidak hadir bersama, dan pemeliharaan Allah dan pertolongannya. Surah An-Nisa yang ke-34. Jadi tuan-tuan, perempuan, ibu dan ayah-ayah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dua sifat wanita solehah yang disebut oleh Allah dalam ayat Al-Quran tadi. Apa dia? Dua sifat. Yang pertama, taat kepada Allah dan suami. Taat kepada Allah dan juga suami. Yang kedua, memelihara kehormatan diri dan juga suaminya. Taat kepada Allah dan juga suami. Ini baru dikatakan wanita solehah. Taat daripada Allah, taat daripada suami. Apa yang suami cakap, bagi tahu dia taat. Dia ikut segala apa yang telah suaminya arahkan, perintahkan ataupun ialah cakap. Terus dia, Allah telah iktiraf dia sebagai wanita solehah. Kemudian dia memelihara kehormatan dirinya dan memelihara kehormatan suaminya. Kena lindungi. Kena pelihara maruah suami. Kena pelihara. Setakat ada kekurangan, setakat ada ialah kelompongan, itu perkara yang fitrah. Kerana apa? Kita ni sebagai seorang suami dan isteri ni adalah saling lengkap melengkapi. Dia tak ada yang sempurna. Sempurna ni hanyalah Nabi SAW. Tetapi kita mencari macam mana kita nak saling lengkap melengkapi. Itulah tujuannya. Kemudian, wanita solehah adalah seorang yang bertakwa dengan melakukan apa yang disuruh oleh Allah, yakni mentaati Allah dan juga mentaati arahan suami yang berlandaskan syarak, di samping memelihara diri dan maruah suami. Kemudian Nabi SAW bersabda, hendaklah kamu aku beritahukan tentang sebaik-baik harta seorang lelaki adalah wanita yang solehah. Apabila dia melihat kepadanya, dia akan menggembirakan. Apabila dia memberi arahan kepadanya, wanita itu taat. Dan apabila dia tidak berada di sisinya, wanita itu menjaga maruah dirinya. Hadis riwayat Abu Daud. Itulah dia sebaik-baik harta bagi seorang lelaki adalah wanita yang solehah. Masya Allah. Begitu juga dengan seorang isteri mendapat suami yang baik. Kat situ dia kena saling lengkap melengkapi. Tak boleh. Pasal banyak perkara isu-isu perceraian ni, perceraian ni berlaku, ialah begitulah. Masing-masing dia tidak tahu bagaimana kita nak menjadi orang yang soleh dan solehah. Kalau kita tahu dengan ilmu ini, kita faham apa yang ayat-ayat Allah turunkan, kita faham apa yang Nabi sabdakan, insya-Allah. Maknanya hubungan kita dengan ahli keluarga kita akan berkekalan. Tetapi kalau berlakunya perceraian itu, maknanya sudah takdir Allah, kita tidak boleh nak bersama lagi. Jadi kalau boleh, kita kena menjaga dengan baik hubungan antara suami dan isteri. Kemudian ke belakang ini, ramai wanita yang tidak mentaati suami, bahkan tidak memelihara diri serta maruah suami.
mereka dengan tanpa segan silu mendedahkan auratnya, menari-nari, tergedik-gedik kat media sosial, kat Facebook, Instagram, melakukan sesuatu demi mencari populariti. Ada sibuk dekat TikTok dengan make upnya, dengan tudungnya, sehingga dia lupa tanggungjawabnya kepada Allah dan juga suaminya. Ada. Sibuk berhias. Ya. Okay. Macam-macam lah. Jual produk-produknya tetapi dia lupa. Tak ada masalah kalau nak jual. Kalau kita nak ada sesuatu yang perkara yang kita nak, ialah ada untuk menjana pendapatan ke atau perkara-perkara yang lain yang di media sosial, tapi kena berjaga-jaga supaya kita tidak terjebak dengan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita telah mengaibkan maruah suami, itu sebenarnya banyak yang berlaku. Jadi mereka tak faham. Kadang kita kena belajar, kena tahu bagaimana kita nak menjadi wanita yang solehah. Jauh lebih dahsyat, segala teguran dan nasihat suami tidak diendahkan, bahkan dilawan dan bertukar menjadi pergaduhan dalam keluarga. Itu sebabnya bila kita dah lalai, dilalaikan dengan apa yang berada di sekeliling kita, perkara-perkara yang dilarang untuk kita buat, perkara-perkara yang tidak suka oleh suami itu kita lakukan, malah kita merasakan terus hati kita ni menebal dengan dia punya halangan-halangan untuk kita menerima teguran-teguran tu, dan kita sentiasa merasakan diri kita ni betul, diri kita ni benar, diri kita ni segala-galanya, lalu menjadi sombong dalam diri kita. Kita telah menjadi sombong. Kemudian sebahagian kedegilan isteri ini terjadi apabila isteri ada kerjaya yang tetap, berkerjaya tinggi, berasal dari keluarga-keluarga kayangan. Aduh, Allahuakbar. Ada yang tersentap ni. Jadi itu bukannya nak menjatuhkan seorang. Ada yang tersentap nampaknya. Saya faham sangat ni. Adalah tu, mulalah tu. Mulalah dia rasa tak selesa pagi ni. Kan? Aduh, Ustaz cerita pasal ni pula kan. Tapi nak kena sampaikan, suka ke tak suka, sakit telinga, bernanah lah Ustaz telinga saya pagi ni. Dia mula, tu sombong. Bernanah Ustaz telinga saya pagi ni. Jangan, tu sombong tu. Jadi, kena terima lah. Bukan saya nak bantai pagi ni. Jadi kena terima. Kena terima. Kena faham. Kena memang sensitif isu ni. Tapi kita nak belajar. Niatnya untuk kita belajar. Itu saja. Okey. Kemudian, kenapa terjadi kedegilan isteri ni? Apabila isteri ada kerjaya yang tinggi, yang tetap, mulalah hina suaminya yang rendah gajinya. Abang culas dalam tanggungjawab abang. Masya Allah. Bukan main lagi tu. Jangan. Berkerjaya tinggi. Ada pernah seorang tu, ya Allah. Ada seorang tu. Suaminya seorang guru Quran. Isterinya seorang doktor. Tetapi yang banyak cemburunya seorang suami ni, kesian. Sampai pernah ajak kawannya pergi tengok dekat hospital lah. Tengok kadang isteri baik lambat. Yelah doktor. Kadang ada emergency call kena datang. Kena pergi, kena tunggu dekat hospital. Ada operation, ada patient. Kadang balik, kadang dilanjatkan. Suami ni dah mula syak yang bukan-bukan. Dia tak percaya dengan isterinya. Dia kata, yelah Ustaz, kadang-kadang isteri yang hantar saya. Yelah, kereta suaminya, kereta Viva. Kereta isterinya, kereta Mercedes. Ibarat dia macam tu. Tapi, dia alhamdulillah syukur dia mendapat isteri yang solehah. Bila dia syak wasangka, dia pergi. Dia pergi dekat hospital, dia tengok. Dia diam, dia tengok. Dia kata, rupanya ya Allah, dia berdosa. Sebab apa betul isteri dia tengah bekerja. Dan dia tengok isteri dia menjaga solat. Dan dia tengok isteri dia menjaga maruah suaminya. Dia tak ada bergaul-bergaul dengan lelaki-lelaki yang haram bagi diri isteri tersebut. Dia tak ada. Kalau pergi makan kafe pun, dia hanya pergi beli bungkusan. Dia tak ada duduk huha-huha dengan lelaki-lelaki yang lain, tak ada.
Itu yang berlaku, tuan-tuan perempuan, ibu dan ayah yang menyebabkan kekacauan dalam keluarga. Jadi kita kena jaga benda-benda tersebut. Uh, jadi sama saja, dua-dua sama, isteri dan suami, supaya kita faham. Kemudian berasal dari keluarga kayangan. Ni yang berasal daripada keluarga-keluarga kayangan. Mula-mula seronok lah. Mula-mula dia kata, dia taburkan manis-manis lah. Tak apa ke abang ni gaji sikit, tak apa bang, kita saling melengkapi. Mula-mula. Jadi kena pegang janji tu. Janji kena pegang. Tak apa bang kan. Kalau tak cukup tak apa, saya boleh tambah-tambahkan. Itu mula-mula seronok. Cuba mood tengah tak elok. Tu kena faham. Jangan. Janji kena pegang betul-betul. Kemudian, dalam keluarga maka dia akan menjadi sombong dan kurang menghormati suaminya. Ini kajian-kajian yang telah dibuat. Jadi ketahuilah bahawa isteri yang solehah dan bertakwa kepada Allah sahaja akan menyedari bahawa pangkat isteri yang solehah dan bertakwa kepada Allah sahaja. Yang isteri yang beriman, dia faham, dia ada ilmu, dia faham, dia sedar bahawa pangkat, kedudukan dan kelebihan rezeki yang diberikan Allah kepada dirinya hanyalah ujian untuk melihat apakah dia mampu bersyukur dan berbakti kepada siapa? Kepada suaminya dan keluarganya, atau sama ada menjadi sebaliknya, dia menjadi angkuh dan sombong kepada suaminya. Nampak tu? Allahu Akbar. Itu sebenarnya. Jangan. Kita kena terlihat. Maknanya saling kita menyantuni. Suami santuni isteri, isteri santuni suami. Kemudian, namun jika isteri mengerti dan memahami bahawa nilai kedudukan, status dan hartanya itu langsung tidak dipandang oleh Allah. Allah tak pandang. Kedudukan engkau ke, kedudukan jawatan engkau ke, dia tak pandang. Tetapi Allah memandang kepada isteri yang taat kepada suaminya. Allah nescaya dia akan menjadi insaf bahawa Allah tidak pandang kepada semuanya. Bahkan ibadahnya juga tidak diterima sehingga suaminya menjadi redha kepadanya. Saya boleh tengok seorang hamba Allah ni, dia nak pergi menemui Allah. Dia nak pergi, dia cakap dengan isinya. Dia kata, dia panggil lah isinya. Dia sekian-sekian. Dia panggil, dia kata sayang sama isi ni yang. Kenapa bang? Dia kata abang tak lama lagi akan pergi menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa abang cakap macam tu? Dia kata ini yang abang rasa. Seminggu sebelum nak pergi. Kemudian dia cakap dengan isinya. Dia kata wahai isteriku, sesungguhnya aku telah redha kepada kamu. Sepanjang kehidupan aku dengan engkau, aku redha kepada kamu. Wahai isteriku. Bila keluar daripada mulut suami tu, dia redha kepada isteri tu. Automatik, tuan-tuan perempuan, syurga telah menunggunya. Syurga telah menunggu sang isteri tersebut. Tak ada banyak cerita. Syurga telah melambai-lambai, wahai isteri solehah. Ketahuilah tempat kamu telah ada kat syurga ini. Jadi itu sebenarnya. Besar. Kemudian, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda terdapat 3 golongan solatnya, ibadahnya tidak terangkat walaupun sejengkal ke sisi Allah, dan salah satunya ialah isteri yang tidur atau bermalam dalam keadaan suaminya marah kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi tuan-tuan, perempuan, ibu dan ayah, ingatlah bahawa syurga itu disediakan Allah hanya untuk isteri yang taat sahaja. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda berkenaan dengan syurga yang disediakan oleh Allah untuk isteri yang taat. Yang mana yang bermaksud, mahukah aku beritahu kamu tentang isteri-isteri kamu di dalam syurga? Mereka menjawab, tentu sahaja wahai Rasulullah. Baginda pun menjawab. Mana ni kat sini sahabat-sahabat tanya. Nabi cakap dengan sahabat-sahabat, kau nak tak aku beritahu tentang isteri-isteri kamu nanti kat syurga? Lalu sahabat tanya, ya, nak wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, mereka ialah wanita yang penyayang lagi subur,
apabila dia marah atau diperlakukan buruk atau suaminya marah kepadanya, dia berkata, ini tanganku di atas tanganmu, mataku tidak akan dapat terbejam sehingga kau redha kepadaku. Hadis riwayat At-Tabrani. Tuan-tuan perempuan, ibu-ibu yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah bagaimana contoh seorang isteri. Walaupun mereka ini dimarahi oleh suami, diperlakukan ataupun yang tidak baik, tetapi sang isteri ini dia sabar dan dia penyayang kepada suaminya dan juga dia taat sehinggalah sang suaminya redha dan juga Allah juga redha, sehinggalah dia mendapat tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dia dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan isi-isi para nabi dan juga Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Masya-Allah. Tempat yang mulia. Dapat duduk bersama dengan isi-isi para nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Seronok tu. Kemudian tentang isi soleh ini, maknanya kat sini kita nak bincang berkenaan dengan mengenai pengaruh dan peranan seorang isteri soleh terhadap kepribadian suaminya. Apakah kaitan dengan pribadi suami? Isteri soleh akan memastikan suaminya sentiasa mentaati Allah. Isteri soleh dia akan pastikan suaminya sentiasa mentaati Allah dan memimpin keluarga dengan ketakwaan dan kebenaran. Dipastikan juga suaminya membawa pulang sumber-sumber pendapatan yang halal serta menjauhi rezeki-rezeki yang haram, yang syubhah dalam membiayai ahli keluarganya. Itu isi yang solehah. Macam saya, rumah saya macam tu lah, selalu cek dompet saya. Dia kata kau buat apa tu? Dia kata tak apa bang kan. Saya cek kan, tengok kalau abang ada duit lebih. Saya kata tak apalah, ada lebih ambil lah. Dia check kan, kadang dia saja-saja, bang nak tukar duit ke bang, nak tukar duit. Tukar duit je, kenapa kurang ni? Kenapa kurang ni? Tak apalah. Kita tak berkira. Jangan kita suami pula, isi nak check, dompet pun tak bagi. Kena potong tangan dia tu. Kau jangan nak sentuh-sentuh beg abang, potong tangan kau nanti. Tak boleh. Ganas sangat tu. Tak bagi sentuh. Kita kena ni lah, saling toleransi. Memang kena minta izin, tapi kita kena saling toleransi. Itu kehidupan yang bahagia. Jangan kita sibuk menuntut hak-hak. Tak boleh. Memang ada hak-hak. Jangan kita menuntut hak-hak tu. Memang tak jadi apalah. Tetapi kita memelihara hak-hak tersebut. Hak suami kita pelihara, hak isteri pun kita pelihara. Okey. Kemudian kita sambung sedikit. Ada yang type ni, semua diam je Ustaz. Semua diam lah. Jadi bab macam ni bukannya apa. Memang kita, sebab ni ilmu. Ilmu supaya kita faham. Supaya kita ada, maknanya rumah tangga yang bahagia. Ustaz, saya sekarang ni tak ada, suami pun dah tak ada, tak apa. Dia sebagai kita punya ni apa, Allah SWT, sebagai kita punya panduan ilmu. Kita boleh bagi tahu dekat anak-anak, kita boleh beritahu dekat mana sahabat-sahabat nasihat yang baik-baik. Okey, kemudian isteri solehah akan memastikan suaminya sentiasa mentaati Allah dan memimpin keluarga dengan ketakwaan. Kemudian hayati kisah ini yang memaparkan isteri solehah memberi pengaruh besar dalam kehidupan dan agama seorang suami. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala berkata, aku singgah pada bazar di Mekah. Imam Basri ini datang ziarah dan singgah bazar kat Mekah dan aku ingin membeli pakaian di situ. Maka seorang peniaga kain di Mekah yang ada di situ mulai memuji-muji barangnya dan bersumpah akan kebaikan barangnya. Lalu aku pun meninggalkannya dan aku berkata, tidak patut aku membeli dari orang seperti itu. Lalu aku pun membeli pakaian dari penjual yang lain. Kemudian aku menunaikan haji sekali lagi selepas 2 tahun dan singgah lagi pada peniaga tersebut. Kali ini aku tidak lagi mendengarnya memuji-muji barangnya dan tidak pula bersumpah-sumpah akan kelebihan barangnya.
Maka aku pun bertanya kepadanya, bukankah engkau dulu orang yang pernah aku jumpa beberapa tahun yang lalu? Lalu dia jawab, penjual tadi jawab, ya benar. Aku bertanya lagi, apakah yang membuatkan kamu berubah seperti sekarang? Aku tidak lagi melihat kamu memuji-muji barang dan bersumpah-sumpah. Maka dia pun berkata, dia kata apa? Wahai Imam Hasan Al-Basri, dulu aku mempunyai isteri yang jika aku datang kepadanya dengan sedikit hasil rezeki, maka dia akan menghinanya. Dan jika aku datang kepadanya dengan membawa rezeki yang banyak, maka dia akan menganggapnya sedikit, mengatakan tidak cukup lagi. Kemudian Allah mematikan isteri aku dan aku pun bernikah lagi dengan seorang wanita selepasnya. Apabila aku hendak ke pasar, maka dia memegang bajuku lalu berkata, dengar ni, apa dia kata? Wahai suamiku, ni nasihat isteri, dia tak ada suruh, bang balik ni bawa duit yang banyak. Bang balik ni bawa lauk sekian-sekian. Tak ada, siap abang. Hai, jarang suami bini ni. Lepas tu meninggal bini tersebut. Meninggal bini tersebut. Kahwin lagi suami ni. Bila kahwin suami ni, dia dapat isteri nampak ni. Isteri dia kata apa? Dia nak pergi kerja, nak pergi berniaga. Lalu isteri kata apa? Wahai suamiku, bertakwalah kepada Allah. Jangan engkau beri aku makan melainkan dengan hasil yang baik, yang halal. Jika engkau datang kepadaku dengan rezeki yang sedikit, maka aku akan menganggapnya banyak. Dan jika engkau tidak dapat apa-apa sekalipun kau bawa kepadaku, maka aku akan membantu kamu memintal kain. Maka kita lihat dalam kitab Al-Mujalasa wal Jawahir Al-Ilm. Masya Allah. Nampak tu beza dia. Kita dengar pun lapang hati kita. Mudah-mudahan kita doakan pasangan kita, suami kita, isteri kita menjadi penyejuk mata dan penyejuk hati kita. Kita boleh amalkan doa. Doa dia apa Ustaz? Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Betul tu Datuk. Hidup kena sama-sama. Susah, senang, dunia dan akhirat. Itu sebenarnya. Jangan tadi ganas sangat isteri dia. Itu yang dia asyik maki-maki je. Jual barang maki-maki lah. Rupanya isinya garang. Kalau bawa sikit dia menyumpah. Bawa banyak pun tak bersyukur. Jadi kat situ. Okey, kemudian. Okey. Benarlah sebagaimana yang disebutkan bahawa di belakang setiap seorang lelaki yang hebat dan berjaya, pasti akan ada seorang wanita. Dan juga maka jadilah isteri soleh yang sentiasa mengingatkan suami akan halal dan haram dalam mendapat keberkatan dalam kehidupan. Wallahu a'lam. Jadi alhamdulillah itu saja serba sedikit berkenaan dengan tazkirah dan juga perkongsian kuliah kita pada pagi ini berkenaan bagaimana kita nak mendapat keberkatan dalam kehidupan rumah tangga kita dan juga pasangan kita, dalam kita mentaati Allah, dalam kita untuk membimbing rumah tangga kita untuk menjadi hamba Allah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah. Jadi kita sebelum kita nak tangguhkan, kita buka ruang bicara. Ruang bicara pula. Assalamualaikum Ustaz. Ni saya nak share lah. Tapi kehidupan saya banyak orang tak setuju Ustaz. Ya, tak saya apa. memang bekerja. Kerja saya tak berjawatan tinggi. Tapi saya sebelum tu pun, gaji saya sebelumnya saya serah pada suami. Sebab suami saya belajar urusan rumah tangga. Jadi bila saya bersara, saya tak fikir pasal duit. Nak keluar duit pun saya tak tahu. Jadi semuanya saya serah pada suami saya. Jadi suami saya pun membelanjakan harta yang ada tu lah. Yang sedikit tu. Jadi saya bersyukur dapat suami yang macam ni Ustaz. Faham, dia tak menggunakan duit saya untuk ke jalan-jalan yang tidak diredai. Cuma untuk urusan rumah tangga. Saya pun ada duit anak saya bagi. Jadi saya kata saya dah ada anak bagi. Tak apalah, gunakanlah duit itu untuk keluarga kita sama-sama. Dia pun ada pension sikit, saya pada sikit. Jadi alhamdulillah Ustaz, rumah tangga kami. Doakan ya Ustaz. Amin insya-Allah. Agar rumah tangga kami berterusan hingga ke akhir hayat. Amin insya-Allah. Itu yang yang dimaklumkan berkenaan kalau kita nak tuntut hak-hak ni.
susah, tak jadi apa nanti yang. Jadi Islam dituntut untuk memelihara hak-hak suami, hak isteri. Hari sebenarnya tak ada masalah pun untuk kita membenarkan suami kita. Maknanya itu saling kita bantu-bantu. Alhamdulillah syukur kita mendapat seorang suami yang soleh. Yang bertanggungjawab, yang amanah. Yang tidak menyakiti isterinya. Jangan kita gunakan kesempatan tu untuk kita enjoy lah, berjoli pula. Dia ada yang macam tu. Jadi alhamdulillah syukur. Adanya wanita yang solehah ni, dia pasti akan membimbing suaminya tu. Dia pandu. Dia memandu. Itu sebab terbukti apa yang Allah SWT firmankan dalam Quran, apa yang Nabi sabdakan dalam hadis, dan juga apa yang telah dikarang oleh ulama. Bagaimana? Seperti mana kisah Al-Imam Basri bertemu dengan peniaga tersebut di kota Mekah, di bazar. Bagaimana? Jadi alhamdulillah, isteri adalah mencorakkan kepribadian suami. Dia jangan isteri ni, tak adalah Ustaz. Jangan. Isteri dia mencorakkan kepribadian suami. Okey, dia alhamdulillah ada lagi soalan. Puan Zarina tadi, silakan Zarina. Boleh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni ialah senario rumah tangga kan. Okay, saya nak minta pandangan Ustaz lah. Sebabnya dalam rumah tangga bila isteri ialah memang kita menghormati suami, apa segala suami buat ke apa kita memang kita ikut, follow apa semua kan, apa dia buat, dia nasihat. Tapi bila kita macam membantu segala-galanya, orang kata apa yang kurang kita tolong bantu. Jadi orang cakap dia daripada kalangan yang orang kata macam ekonominya pun tak cukup. Isteri ni maknanya 100% beri bantuan tu. Maknanya apa tak cukup dalam rumah tangga tu. Tapi lama-lama suami ni jadi macam dah sedap, dah terbiasa. Jadi apa pun tak nak lebih usaha, lebih berharap kepada isteri. Macam mana tu pula Ustaz? Ya. Jadi maknanya macam suami ni macam dia dah sedap lah. Maknanya macam macam kiranya macam tak nak lebih usaha. Dia dah sebab isteri dah banyak bantu. Okey. Itu jadi segala pun kita isteri ni minta tolong, malas. Nak bergaduh dulu, baru sampai dah bergaduh, sampai jadi isteri dah jadi sebab kita dah tengok dia punya tingkah laku makin lama makin dah alpa daripada tanggungjawab. Kita pun ada, yelah kita ni isteri, kita nak suruh dia ni jangan sampai dia abaikan tanggungjawab. Jadi lama-lama dah boleh jadi macam, tadilah kita kalau boleh tak nak bergaduh, tapi dah boleh jadi bergaduh. Tapi dia minta macam tu. Bila dah bergaduh barulah nak bertindak, barulah nak sedar. Macam tu Ustaz. Perangai macam tu. Jadi lama-lama isteri ni pun hati daripada dah macam orang kata penuh, lama-lama terhakis. Ini minta pendapat Ustaz lah. Panjang kan ceritanya. Jadi Ustaz itu terangkan. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu sebelum saya nak kongsikan perkara ni, saya fikir dulu malam tadi tu nak kongsi apa pagi ni. Ini panas ni. Jadi alhamdulillah, okey, terima kasih banyak Najah. Jadi berkenaan dengan perkara tersebut. Jadi suami kena tahu tanggungjawabnya supaya tidak tergolong dalam golongan yang telah Nabi sabdakan berkenaan diharamkan masuk dalam syurga Allah, berkenaan dengan jangan sampai tergolong dalam golongan-golongan yang dayus. Golongan yang dayus ni seperti itulah, maknanya dia malas. Dia malas sehingga perkara tersebut tidak boleh. Perkara tersebut tu tadi, suami pemimpin keluarga adalah pelihara keluarga, pelihara isterinya, pelihara anak-anaknya, supaya menghindarkan ahli keluarganya daripada menjadi bahan bakar Allah Subhanahu Wa Taala, bahan bakar neraka Allah.
Jadi dia wajib dia arahkan ahli keluarga dengan taat kepada Allah. Dia kena faham. Jadi berkenaan dengan isteri tadi pun, dia menasihati suaminya. Menasihati dengan penuh hikmah, dengan penuh tanggungjawab. Sebab apa? Nak membantu suami tu supaya suami tu ada tanggungjawabnya. Itu niat dia. Tapi jangan berlebihan. Jangan sampai kita kena jaga. Sebab apa? Itu semua telah diceritakan. Kalau tak, kita akan menjadi isteri yang derhaka. Dia kena sabar. Tapi ada tingkatan-tingkatannya tu, sebab kalau ada permasalahan berkenaan dengan suami dan isteri, maknanya selesaikan melalui saluran-saluran yang betul lah. Saluran-saluran yang betul, boleh pergi untuk sesi kaunseling di pejabat agama. Jadi saya nak tegur berkenaan dengan sesi kaunseling ni, kalau ada masalah dalam rumah tangga, nak melibatkan orang ketiga, pastikan orang ketiga nak menyelesaikan itu tidak mengambil kesempatan atas kesulitan yang kita lalui. Kebanyakannya orang ketiga yang kita minta pendapat ni menambah rosakkan kehidupan rumah tangga tu. Jadi dalam Al-Quran pun Allah ada sebut berkenaan nak mencari orang ketiga ni kena bukan ada hubungan dengan isteri, bukannya ada hubungan dengan lelaki tersebut, dengan suami tersebut. Supaya dia dapat membuat satu kesimpulan yang adil, yang saksama, yang bernas, yang tidak memihak kepada sesiapa untuk mencari jalan kedamaian. Wallahualam. Datuk dah siap angkat tangan tu nak bertanya tu. Boleh. Boleh. Assalamualaikum Datuk. Alhamdulillah Ustaz. Ya, boleh. Saya mesej saya ni ataupun apa yang nak sampaikan ni adalah pada para bapa lah ataupun itu. Saya beranggapan bahawa suami perlu bak kata Ustaz tadi, faham dan juga tahu amanah yang telah diberi pada suami. Satu. Dan saya beranggap isteri saya ni sebagai traffic light. Contoh dia mengingatkan kita, okey, bila kuning bersedia, bila merah tak boleh, bila hijau jalan. Jadi bagi saya, kita sebagai pengguna trafik, kita tak jemu-jemu dengan traffic light. Itu jangan isteri kita kan. Memanglah mula-mula kita rasa macam itu, tetapi daripada mula sampai ke akhir tetap kita lalui jalan yang menggunakan traffic light yang sama. Jadi saya beranggapan bahawa tanggungjawab suami berat untuk memastikan bahawa apabila kita sampai ke persimpangan jalan, kita kena ikut apa yang diarahkan oleh traffic light itu yang isteri kita. Dia akan bersama kita untuk memastikan kita tak langgar orang dan kita selamat dan kita mencapai hala tuju kita ke mana kita nak sampai lah Ustaz. Jadi saya amat bersetuju dengan Ustaz di mana kalaulah kita memula kahwin pada isteri kita ni, kenapa kita kahwin? Memang dia yang paling cantik, dia yang paling baik, dia yang paling kita suka. Tapi bila badan dah besar ke apa ke, kita kena balik-balik. Maksud saya tadi, macam trafik lah, kita tak jemu-jemu Ustaz. Itulah satu dunia akhirat. Itu pandangan saya pada si suami lah. Makna tadi, kita kena kekal, kita kena yakin, kita kena berpegang balik kepada amanah yang diberikan kepada kita bahawa kita suami bertanggungjawab untuk menjaga. Walaupun kita bercuduk tanam ke apa, kita ada had dan limit dia, dan saya rasa itu kalau kita berpegang kepada apa yang saya sampaikan tadi, di mana anggaplah isteri kita sebagai traffic light, insya-Allah perjalanan kita selamat di dunia akhirat. Itu pandangan saya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi itu memang terbaik. Isteri ni sebagai traffic light, dia mengingatkan kita. Kadang-kadang macam tu kat kita ni. Kadang-kadang suami ni pula ego pula. Macam yang bercakap ni jugalah. Macam saya juga. Kadang kita tak dengar cakap isteri. Bang ni bang. Awak ni macam tahu pula. Kali kita kena pula. Macam tu. Jadi kita itu maksudnya saling lengkap melengkapi. Kita tak terlepas. Kita tak lepas. Alhamdulillah macam Datin Syarifah bagi tahu, bukan di belakang Ustaz tetapi di sisi suami. Terima kasih banyak Datin. Jadi alhamdulillah itu peranan masing-masing antara suami dan juga isteri dalam membina kehidupan rumah tangga yang bahagia. Jadi semuanya memainkan peranan yang sangat-sangat penting dalam kehidupan. Ada tanya? Okey Jah, boleh tanya Jah. Okey, kita buka lagi soalan. Kelas kita mula pukul 8.15 Ustaz. Ada masa lagi. Okey, silakan. Waalaikumsalam. Sebuah rumah tangga yang bahagia pada asalnya, suami bergaji rendah, isteri bergaji tinggi. Lepas tu suami dia belajar lagi, dapat lulus PESEL, dapat pangkat tinggi. Bila dia dah berpangkat tinggi Ustaz,
dah masuk orang ketiga, jadi rumah tangga dia dah tak aman lagi. Jadi akhirnya dia kahwin juga, tapi dia kahwin di Siam. And then isteri ni dapat tahu tanpa pengetahuan isteri. Bila isteri dapat tahu, hati dia mula jauh hati dan dia tak mulayan dah suami dia ni kan apa semua, dia bawa diri dia sendiri. Apa hukum Ustaz? Yang kedua, lepas tu tapi akhirnya bila suaminya sakit, balik kat isteri pertama balik dan akhirnya meninggal. Macam mana keadaan tu Ustaz? Apa hukumnya pula? Isteri yang dia tak berapa layan suaminya bila suaminya dah ada isteri kedua ni tadi. Dia buat diri dia pula. Tapi dia layan macam tu je lah kerana anak-anak, tapi dia nak layan sepenuhnya macam dari segi batin pun hati dia dah tawar Ustaz. Sebab suami dia dah ada perempuan lain kan. Jadi tapi bila dia sakit akhirnya balik kat isteri pertama menjaga sehingga dia meninggal. Isteri dia sama je. Tapi pada asalnya dia hati dia tu jauh dah lah. Sebab suami dia menipu dia, belakang dia kahwin tanpa izin dia. Kahwin di Siam pula tu. Macam mana tu Ustaz? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Inilah yang dikatakan berkenaan dengan perkara-perkara yang berlaku di sekeliling kita. Jadi tuan-tuan, perempuan, ibu dan ayah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti yang mana Datuk Asnur kata berkenaan dengan isteri kita ni. Jadi kita kena balik kepada perkara yang kita mula-mula kita bertemu dengan isteri kita. Jadi kalau kita nak kahwin kali kedua, maknanya kena mendapat persetujuan tu dalam Islam, dapatkan persetujuan, tanya dulu dengan suami dengan isteri. Kan? Boleh ke tak boleh. Kalau kita buat macam tu, maknanya berlaku satu pengkhianatan. Pengkhianatan kepada isteri yang pertama. Bagaimana perasaannya. Ada satu kisah yang ini betul-betul kisah yang sahih. Berkenaan suami berjawatan tinggi dalam satu syarikat. Kemudian sehingga dia mengetepikan isteri yang pertama, dia kahwin isteri yang kedua. Yang lebih muda daripada isteri yang pertama, mudanya sebaya dengan anak mereka. Kemudian mendapat tentangan. Dia ingat isteri yang kedua ni akan menjaga dia. Ditetapkan takdir oleh Allah Subhanahu Taala, sang suami tersebut kena stroke. Seluruh badannya lumpuh. Barulah nampak siapa yang ikhlas untuk menjaganya. Allah tunjukkan isteri yang kedua meninggalkan suaminya dan juga ditinggalkan berseorangan di dalam rumah. Anak-anak semua dah tak ada dah kacau bilau dah tak ada, pergi semua ikut mak yang pertama. Kemudian yang mengambil suaminya balik adalah isteri yang pertama. Dia pergi juga jaga suaminya. Walaupun suaminya tu pernah aniayanya, dia jaga dengan baik. Dia bersihkan balik suaminya. Terus dia cakap, bang, saya minta maaf banyak-banyak. Saya telah tinggalkan abang. Dia mandikan. Sehingga meninggal suaminya. Lalu siapa yang mendapat redha Allah? Mereka yang mendapat redha suaminya. Walaupun tadi hadis saja dia beritahu walaupun isteri itu disakiti oleh suami. Tetapi dia bersabar. Sehingga dia mendapat redha Allah. Dan juga dia dimasukkan ke dalam syurga Allah. Itulah mihnah kehidupan tuan-tuan perempuan yang wajib kita lalui. Semua akan laluinya. Setiap orang ada ujiannya masing-masing. Yang kita kena hendaklah mohon pada Allah Subhanahu Taala supaya Allah mentakdirkan kita dengan takdir-takdir yang baik. Dan juga takdir-takdir yang kita mampu untuk kita laluinya. Yang mana takdir itu menambahkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi alhamdulillah sentiasa merafakkan, menzahirkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Taala. Adanya pasangan-pasangan kita yang baik. Ada lagi, kalau tak ada pasangan pun, kita ada lagi yang takkan tinggalkan kita, yakni Allah Subhanahu Taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang takkan tinggalkan kita. Ini saya dah ceritakan berkenaan dengan satu hakikat kematian. Apabila pasangan kita nanti akan dimasukkan ke dalam kubur, telapak-telapak kita ni akan didengari oleh kita punya pasangan kita. Lalu dia kata, bang, sayang, mana janji-janji kita? Abang nak tunggu sayang, sayang nak tunggu abang. Kenapa abang tinggalkan saya dalam kubur keseorangan? Pada hakikatnya dalam tauhid, pada hakikatnya kita ni akan ditinggalkan keseorangan kecuali
Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak akan tinggalkan kita. Itu peringkat dia punya atas, kemuncak ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kat dunia ni kita kena bersyukur. Kena ingat Allah akan uji. Baru-baru ni Nora Dennis pun dia dah faham. Nora Dennis, cinta kerana manusia akan menyakitkan hati kita. Cinta kerana Allah akan menyebabkan hati kita ni bertambah iman dan bertambah bertakwa kepada Allah. Walaupun kita akan merasakan kehilangan. Tetapi kita bila cinta kepada Allah, kita sayang suami ataupun isteri itu kerana Allah, kita akan berpisah juga kerana Allah. Kena ingat. Kita kena betulkan niat balik. Lepas dengan kuliah ni, masing-masing jumpalah pasangan masing-masing. Jumpa. Ustaz, Ya. satu lagi perkara yang terakhir lah. Macam Ustaz cakap tadi, panggil orang yang ketiga. Kan? Ya. Jadinya orang tu memang buat kelayakan dan memang bidang dia. Maknanya dalam nikah kahwin. Memberi nasihat, memberi nasihat. Bila dah balik orang tu, dia bercakap tak guna. Sebab apa? Tak menyebelahi dia. Lepas tu dia tak nak dengar cakap orang tu. Jadi saya kata kalau macam tu kenapa panggil dan nak suruh dia maksudnya dia panggil orang tu untuk macam nak menyebelahi dia. Jadi bila orang tu tak menyebelahi dia tak nak dengar cakap orang tu. Jadi zaman itu yang saya maksudkan. Maknanya panggil orang yang ketiga pun tak ada keputusannya. Okey. Baik. Rumit juga tu aja. Tapi tak apalah. Ni macam ni. Kita negatif sangat. Nanti yang macam-macam penyakit sampai. Kan sakit jantungnya, sakit kepalanya, macam-macam jadi nanti. Jadi macam ni je. Kalau atas nasihat saya, kita ni melakukan tanggungjawab kita dengan sepenuhnya. Kalau dia dah tak mampu sangat nak menjalankan tanggungjawab sepenuhnya, bagi tahu je lah dengan dia, abang mampu tak mampu. Jangan yalah, kita jangan sampai perkara-perkara yang tak elok lah. Jadi kita laksanakan tugas kita sebagai isteri yang baik, isteri yang solehah. Laksanakan. Kita bersangka yang baik, insya-Allah. InsyaAllah. Jangan kita menuntut dulu tu. Tak boleh. Haram bagi mereka, sang isteri, dia minta mohon perceraian tanpa apa sebab-sebab yang boleh menguatkannya. Tetapi kita tengoklah nasihat-nasihatnya. Jadi kita doakan mudahan suami-suami kita ni menjadi suami yang bertanggungjawab. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Jadi kita jangan panjang-panjang. Jadi kan isu-isu yang sensitif. Jadi mudah-mudahan kita doakan. Sama-sama kita doakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah pasangan kami ya Allah, suami kami, isteri kami ya Allah, hamba yang soleh dan solehah, yang bertanggungjawab, yang mengambil berat tentang kami punya keimanan, kami punya tentang ilmu kami ya Allah. Bagaimana untuk kami ke syurga-Mu ya Allah. Bagaimana untuk membimbing kami ke jalan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, peliharalah anak kami, zuriat kami dan keturunan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang soleh dan solehah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bahagiakanlah kehidupan kami ya Allah. Bahagiakanlah kehidupan kami. Jadikanlah kami hamba-Mu yang bersyukur, yang bersifat qanaah, yang merasa cukup di atas segala pemberian-Mu ya Allah. Setiap pasangan-pasangan yang Kau kurniakan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ada di kalangan kami ya Allah telah pergi pasangan-pasangannya ya Allah. Ya Allah, bahagiakanlah mereka ya Allah yang di dunia ini ya Allah. Jangan Kau biarkan mereka merasakan keseorangan, kesepian ya Allah. Jadikanlah hati mereka selalu berpaut kepada-Mu ya Allah.
Jadikanlah hati mereka, ya Allah, diisikan dengan keimanan dan ketakwaan, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kurniakan kepada kami kebahagiaan dunia dan akhirat, dan juga syurga-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi insyaAllah saya serahkan kepada moderator kita, Bunda Akia. Alhamdulillah, amin, Allahumma amin. Jazakallah khairan kasiran Al-Fadil Ustaz Ahmad Syafi'i bin Johan yang telah menyempurnakan kuliah subuh kita pada pagi ini. Mudah-mudahan segala doa kita diijabah. Syukran jazilan atas perkongsian ilmu tentang wanita solehah. Semoga bertambah ilmu, bermanfaat, jadikan panduan dalam mengharungi alam rumah tangga. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan kerukunan. Mudah-mudahan kita saling melengkapi dalam rumah tangga. Jadi kepada para jemaah yang belum pernah lagi mengikuti kuliah-kuliah di Gemulu Iman bersama dengan Al-Fadil Ustaz Lokman, kita ada pada setiap hari Selasa 8.15 pagi kita kuliah duha bersama dengan penulis buku Ustaz Muhammad Lokman, iaitu tentang asam garam rumah tangga Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi mengamalkan ajaran kita untuk kita mengikuti, untuk mengamalkan ajaran Rasulullah dalam kehidupan rumah tangga Nabi Muhammad SAW. Jadi pada jemaah yang belum pernah lagi, sila hadir ke kuliah pada hari Selasa 8.15 pagi, kuliah subuh, insyaAllah. Mudah-mudahan dapat bertambah ilmu yang bermanfaat, mungkin kita ada keberkatan bersama di kuliah-kuliah itu. Terima kasih kepada tim Gemulu Iman, terima kasih pada para jemaah yang terus istiqamah mengibarkan kuliah-kuliah Gemulu Iman. Terima kasih pada para penginfak yang terus mengimpak ke tabung Gemulu Iman. Mudah-mudahan rezeki melimpah ruah, dipermudahkan segala urusan, dan Gemulu Iman dapat menyediakan kuliah-kuliah bersama dengan asatizah pilihan, insyaAllah. Dan kita akhiri dulu kuliah kita pada pagi ini. Saya mewakili seluruh tim Gemulu Iman, mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan, kelemahan. Sesungguhnya yang baik datang daripada Maha Pencipta, yang kurang elok daripada kekhilafan, kelemahan diri sendiri. Jadi teruslah berada di majlis demo pada pagi ini, mungkin ada keberkatannya bersama dengan Al-Fadil Ustaz Tuan Haji Sabran Jamil Abdul Razak, iaitu dengan tajuk Akidah yang Sempurna. Jadi sebentar saja lagi selepas kuliah ini kita akan terus berada di majlis ilmu untuk kuliah duha seterusnya. Kepada para jemaah yang mungkin ada urusan pada hari Sabtu, mungkin ada urusan yang perlu diuruskan, menghadiri walimatul urus dan sebagainya, mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan kita, insyaAllah. Jadi kita tutup tirai kuliah subuh kita. Sekali lagi dipersilakan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Ahmad Syafi'i bin Johan untuk menutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Saya akhiri dengan lafaz kalam yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah. Jadi sama-sama ikuti kuliah Ustaz Lokman, penanganan asam garam kehidupan Nabi SAW. Itu bagus. Alhamdulillah. Nanti boleh teruskan dengan pengajian bersama Ustaz Lokman. Jadi insyaAllah kita tangguhkan dulu kuliah kita. InsyaAllah kita jumpa nanti pada minggu hadapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Wallahu a'lam.